Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur buat dan milik Allah. Salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, isteri-isteri baginda, dan juga mereka-mereka yang konsisten di atas jalan agama ini sehingga hari kiamat. Adik-adik, tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar? Sihat? Hari ini hari apa? Masih ingat hari tu, okey lah tu. Masih waras dan normal. Okey. Berapa lama dah kat sini? 2 minggu. So berapa lama lagi di sini? Seminggu. Semua sekali 3 minggu. So sepanjang 3 minggu ni anda berusaha untuk dapatkan sebanyak mungkin hafalan, merapatkan diri dengan Quran terutamanya. Dan pada petang ini saya nak kongsi tentang Quran. Nak kongsi tentang Quran. Saya habis hafal tahun 2001. Habis hafal Quran 2001, keluar daripada Darul Quran. Bermula 2009 barulah saya mula ada kesedaran untuk nak faham Quran. Hafal dah, habis hafal dah 2009. Maksudnya 9 tahun selepas hafal Quran barulah timbul kesedaran bagaimana nak faham Quran tu. Dan saya punya perjalanan untuk memahami Quran start daripada 2009 sampailah ke sekarang. Dan saya belum jumpa lagi titik akhir perjalanan tu. Titik akhir perjalanan tu. Saya bagi contoh Suratul Asr. Suratul Asr. Perkataan Al-Asru, perkataan Al-Asru dalam bahasa Arab dia ada beberapa maksud. Maksud pertama, masa. Maksud kedua, waktu asar. Maksud ketiga, perahan juz. Perahan juz. Dan sebenarnya kalau kita tengok lisanul Arab, kamus Arab, dia tak adalah tebal mana, lebih kurang 15 jilid kamus Arab ni. Perkataan Al-Asru sekurang-kurangnya ada 8 maksud berbeza. Yang saya sebut tadi berapa? Masa, waktu asar dan perahan juz. Okey, masa, waktu asar, perahan juz. Katalah kita ambil maksud perahan juz untuk sumpah tersebut. Kan, wal asri. Kalau kita kata demi perahan juz, kalau kita ertikan dia sebagai demi perahan juz, Allah bersumpah dengan perbuatan memerah juz. Apa impak pada diri kita yang mendengar? Kan? Kalau kita perah juz, apa yang berlaku? Airnya akan keluar. So, air yang keluar akan memenuhi gelas. Air pada juz jadi apa? Semakin kering. So, once kita perah juz, Allah nak bagi tahu kita, we didn't have much time left.
kita dah tak banyak masa. Bayangkan setiap kali kita baca suratul Asr, wal asr, di minda kita sedang tergambar ibu kita sedang perah jus, dan kita sedang gambarkan kita punya hayat bakal berakhir bila berakhirnya perahan dan titisan terakhir tu. We didn't have much time left. Kita dah tak banyak masa. So kerana tak banyak masa itu, Allah bagi tahu, innal insana lafi khusrin. Seluruh manusia berada dalam momen-momen yang merugikan. Dah lah tak banyak masa. Masa yang ada pun korang tak buat apa-apa. Korang dalam kerugian. Wow. Sedangkan bila kita tengok orang perah jus, yang kita gambarkan apa? Wih, sedapnya jus yang bakal dinikmati. Tapi rupanya Allah nak kita lihat air dalam buah yang semakin kurang. Jeng. Cuba bayangkan, hayat anda semakin berkurang. Semakin hari semakin berkurang. So hayat yang baki itu guna untuk apa? Wow. Itu kalau kita ambil maksud pertama, wal asr, atas maksud perahan jus. Kalau kita ambil maksud kedua, demi waktu asar. So apa yang ada pada waktu asar? Apa ada pada waktu asar? Kan macam sekarang ni waktu asar, apa yang kita buat waktu asar? Main bola, jogging. Kalau yang bekerja, dia balik dari kerja pergi ambil anak bini, kan bonding time bersama keluarga. Kalau yang berniaga, waktu asar semacam ini nak tutup kedai. So sebelum dia tutup kedai, dia kira dulu akaun untung rugi. Dan kalau orang Arab dulu, dia sedang mengira keuntungan pada hari itu. Nak tutup buku. Apa lagi yang kita buat waktu asar? Balik rumah jumpa dengan keluarga, kan? Bina hubungan. Selalunya kalau orang bisnes, waktu ni lah dia pergi jumpa dengan klien ataupun future partner, nak kembangkan bisnes. Kan dia stay dekat Starbucks, coffee house, borak-borak, bincang-bincang. Dan semua yang dilakukan itu adalah menguntungkan. Kan? Berjoging waktu asar menguntungkan, sehat tubuh badan. Kan bonding time bersama keluarga, merapatkan silaturahim, itu sangat bagus. Kan nak tutup kedai, kira keuntungan, bukankah benda itu bagus? Kan? Tapi Allah kata, semua manusia rugi. Tang mana ruginya tu? Innal insana lafi khusr. Bayangkan tahun 2001 saya hafal Quran. 2009 saya baru sedar bahawa saya perlu tahu Quran yang saya baca. Rugi. Dan sekarang Allah bagi tahu, demi waktu asar semua manusia rugi. Adakah orang yang sedang kira keuntungan perniagaan dia rugi? Ya, Allah kata rugi. Adakah orang yang sedang berjoging untuk kekalkan stamina rugi? Ya, dia rugi. Adakah orang yang sedang bonding dengan keluarga itu rugi? Ya, dia rugi. Rugi dari sudut penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal insana lafi khusrin. Malah Allah bukan saja kata dia rugi, dia terjerumus ke dalam kerugian. Dia termasuk dalam orang-orang yang rugi. Seolah-olah ada satu kolam namanya rugi, orang tu masuk dalam tu. Kan kalau ada kolam mandi,
Kalau ada kolam mandi, ada tak orang yang tak sengaja masuk? Tak. Dia memang nak masuk, nak mandi. Allah bagi tahu dia memang memilih untuk masuk. Why? Dan bagaimana nak keluar daripada benda yang rugi ni? Illal ladzina amanu. Dia ada exceptional. Kecuali orang yang beriman. Beriman, apa maksud beriman? Sekurang-kurangnya ada 6 perkara dalam beriman. Yang pertama apa? Beriman kepada Allah. Yang kedua? Tak dengar. Halo? Beriman kepada pendidikan? Malaikat. Okey, beriman kepada ketiga? Kepada kitab. Keempat? Rasul. Kelima? Hari kiamat. Keenam? Qada dan qadar. So dalam banyak-banyak beriman ni, dalam banyak-banyak beriman ni, enam perkara. Apa yang paling sukar untuk kita buat? Apa yang paling sukar untuk kita buat? Selalunya dalam rukun iman, yang paling susah kita nak faham ialah yang keenam. Beriman kepada qada dan qadar. Dan kalau ditanya qada dan qadar tu apa? Entah, tak tahu Ustaz. Apa qada dan qadar? Qada tu apa? Kan dah cakap tak tahu. Ngaku je lah. Qada dan qadar tu apa? So selagi kita tak tahu, selagi itulah adik-adik kena cari jalan. Apa benda qada dan qadar? Jika tidak, anda punya level keimanan baru 5/6. Dan 5/6 dia tak sama dengan 1. Maksudnya iman tu belum sempurna, belum lengkap. So cari jalan macam mana nak faham qada dan qadar ni apa. Kerana kebanyakan manusia, bila dia tak faham qada dan qadar, bila dia tengah kira untung waktu asar, yang ni je aku dapat, semalam kan dapat lebih, ni je aku dapat. Tengah-tengah jogging, semalam dapat 30 kilo, hari ni 29 je. Bila balik kerja jam, asyik-asyik jam aja ni. Bila dia tidak beriman dengan qada dan qadar, semua perkara yang berlaku atas diri dia, dia akan komplain, dia akan merungut. Dan komplain dan merungut ni, adakah dia terpaksa buat atau dia pilih untuk buat? Dia pilih untuk buat. So innal insana lafi khusrin, kerana dia tidak benar beriman, tak faham macam mana nak beriman, maka dia ada tendensi untuk buat benda yang tak sepatutnya. Rugi sebab tak faham. Terutamanya pada waktu asar. Why? Kenapa Allah mention waktu asar? Sebab waktu asar adalah waktu perpindahan hari. Waktu asar adalah saat-saat di penghujung hari. Bila masuk maghrib, kita masuk hari yang baru. So bila perpindahan hari, apa berlaku dekat buku kita? Dia akan tutup lembaran hari ini untuk buka lembaran baru. Kan? Tu ngangguk je pernah nampak ke? Waktu asar adalah penghujung hari. So bila masuk maghrib, dia akan buka lembaran baru untuk malaikat kiri dan kanan catat. So sebelum lembaran yang lama ni tutup, apa perlu kita buat?
buat kebaikan. Contoh kebaikan, baca Quran lagi. Sebelum tutup lembaran ni, dia dah tulis apa yang anda buat sejak daripada maghrib semalam sampai isyak, kemudian subuh, kemudian zuhur, kemudian masuk asar. Dah penuh dah satu page ini penuh. Dipenuhi dengan apa muka surat tu? Benda baik yang kita buat dan benda yang tak baik. So benda baik mungkin kita nak minta dikekalkan. Benda yang tak baik kita nak buat apa? Hapuskan. So macam mana cara nak hapuskan? Istighfar. Suatu Ibnu Katsir kata, illal ladzina amanu wa amilus solihat, di situ merujuk kepada istighfar. So kalau anda baca Quran dan anda tak faham, akhirnya anda tak rasa nilai sebenar ayat-ayat yang anda baca. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk faham, adik-adik akan melalui satu journey yang panjang, perjalanan yang jauh. Dia bukan cukup hanya sekali baca dan kita terus faham, tak. Dia kena berulang-ulang kali baca. Dan Quran ini aspek yang saya suka adalah bukan berapa banyak kuantiti kita dapat, tapi berapa bagus kefahaman kita, kualiti. Contoh, pernah tak anda tertanya kenapa Nabi baca surah-surah tertentu dalam occasion tertentu? Contohnya, Nabi kerap baca dua surah sewaktu solat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Dua surah itu, ada 4 surah sebenarnya, tapi petang ni saya nak kongsi 2 surah. Surah pertama Suratul A'la, surah kedua surah Ghashiyah. Nabi sering baca 2 surah ini sewaktu hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Dan waktu raya adalah satu-satunya masa yang Nabi ada peluang untuk bercakap dengan seramai mungkin orang Islam. Kan sama macam dalam negara kita, waktu raya lah, entah kutu-kutu rakyat mana entah akan turun nak sembahyang raya. Sembahyang Jumaat pun tak ramai macam tu. Sebab sembahyang raya ni dia special, setahun sekali. Orang yang selama ni tak pernah nampak dekat masjid, tak pernah sembahyang raya, jangan tahan dia. Oi, bagi dia sembahyang raya tu wajib, sedangkan sunat je. Waktu itulah perhimpunan terbesar orang Islam. So kalau anda diberi pilihan dalam 114 surah apa yang anda pilih untuk baca supaya jadi ingatan kepada orang yang datang? Nabi pilih 2 surah ni, Al-A'la dan Al-Ghashiyah. Kenapa Nabi pilih 2 surah ini, sedangkan ada 112 surah yang lain yang boleh Nabi baca? Why? Orang tengah ramai dan Nabi pilih 2 surah ini untuk dibacakan supaya kesan surah itu masuk ke dalam hati.
So sebab tu ada surah-surah yang Nabi kerap baca dan lazim baca. Adik-adik kena perhati. Kenapa surah ni Nabi pilih? Kenapa Nabi takkan tidur selagi tak baca suratul Mulk? Kenapa Nabi takkan tidur selagi tak baca suratul Sajadah? Why? So ada surah-surah yang bukan semua anda kena kena usahakan untuk faham. Dan bila dah faham, anda akan rasa Quran ini benar-benar luar biasa. Contoh, kenapa suratul A'la? Hafalkan suratul A'la. So apa isi kandungan suratul A'la? Entah Ustaz, saya bukan orang Arab lah Ustaz. Apa isi kandungan suratul A'la? Sabbihisma rabbikal a'la. Apa maksudnya? Itu waktu tahun 2001 tu saya habis hafal dan tak tahu apa pun. Hafal saja. So, okey. Ringkasnya suratul A'la ni dia ada mention tentang kegusaran Nabi. Ada benda sebenarnya yang Nabi sangat takut. Of all things yang berlaku dalam hidup Nabi, rupanya Nabi punya kegusaran ialah kalau Nabi lupa Quran. Itu yang paling Nabi takut. Dan Nabi sangat khawatir. Maka Allah beri jaminan, tak, engkau tak akan lupa. Sanuqri'uka fala tansa. Kami akan pastikan engkau akan baca Quran berulang-ulang kali sampai engkau takkan lupa. Nabi sangat khawatir kalau Quran yang turun ini Nabi lupa. So Allah bagi tahu, tak, sanuqri'uka fala tansa. Kami akan pastikan engkau baca sehingga engkau takkan lupa. Itu kegusaran Nabi. Umat dia, kita, apa the lowest point kehidupan kita? Tahu tak? Apa perkara terendah yang kita mungkin buat? The lowest point dalam kehidupan kita ialah bila kita lupa Allah. Itu paling rendah. Paling rendah. Sebab tu dalam surah Al-A'la Allah sebut wa dzakarasma rabbih fasalla. Dan sebutlah, ingatlah nama Tuhanmu dan laksanakanlah solat. Panggilan 5 kali sehari semalam itu dia bukan saja-saja panggil. Kerana itulah masa-masa yang memungkinkan manusia lupa Tuhan. Allah buat sistem yang begitu hebat agar kita tetap kekal ingat dia. Dan apa lowest point dalam kehidupan kita? Tadi lowest point kita lupa Tuhan. Apa kedudukan paling rendah yang kita pernah buat? Apa kedudukan paling rendah yang kita pernah buat? Sujud. So tatkala kita sujud, arahannya ialah sabbihisma rabbikal a'la. Kita bertasbih nama Tuhan yang tertinggi. Subhana rabbiyal a'la. So suratul A'la adalah tentang kita. Waktu kita berada dalam kedudukan paling rendah, adik-adik cuba nak menghafal Quran, nampak kawan-kawan yang lain lebih banyak, kita rasa
down, kita rasa tak selesa, kita rasa nak macam mereka, tapi cuba hafal tak dapat-dapat, cuba nak ingat tak dapat-dapat. Apa yang perlu dibuat? Bergantung pada Allah, mohon pada Allah. Sebab ini kalam dia. Anda paksalah macam mana, takkan boleh. Jangan bergantung pada keupayaan diri, tapi mohonlah pada Allah. Sujud pada dia, sebut nama dia yang tertinggi, mohon sungguh-sungguh waktu sujud tu. Sebab ini kalam dia, bukan kalam kita, bukan kalam manusia. Maka suratul A'la Nabi baca pada rakaat pertama. Basically nak bagi tahu pada para sahabat, selepas berlalunya Ramadan, anda kekallah bertasbih menyebut nama Allah. Lepas berlalu Ramadan, jangan lupa Tuhan. Ramadan telah berlalu, anda kekal sujud menyebut nama Tuhan. Itu rakaat pertama. Rakaat kedua suratul Ghashiyah. Kita sampai isyak kan? Rakaat kedua suratul Ghashiyah. Suratul Ghashiyah maksudnya menyelubungi, selimut. Ghashiyah ni selimut, menutup, menyelubungi. Dan Allah mulakan surah ini dengan peringatan yang mengerikan. Terutamanya bermula pada ayat ketiga. Allah sebut amilatun nasibah. Amilah nasibah. Apa maksud amilatun nasibah? Mereka buat kerja sungguh-sungguh, penat lelah buat kerja, tapi rupanya sia-sia. Amilatun nasibah ni maksudnya dia buat kerja sampai penat, tapi rupanya sia-sia. Kenapa sia-sia? Dan macam mana tahu kerja tu sia-sia? Sebab ayat 4 Allah kata tasla naran hamiyah. Lepas mereka buat kerja sungguh-sungguh, akhirnya dicampak ke neraka. Adik nak ke menghafal Quran, penat-penat ni ngapal Quran, akhirnya campak ke neraka. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Dan bila dibacakan pada solat Idul Fitri, dia memberi ingatan kepada para sahabat, kepada kita terutamanya. Anda baru saja melalui sebulan Ramadan, dan sepanjang Ramadan anda buat ibadah, bukan sikit-sikit tau. Tarawihnya, puasanya, kan qiyamnya, baca Qurannya, kan itu kerja keras. Allah bagi tahu, Ramadan yang berlalu, setelah anda buat kerja keras, jangan sampai dia jadi sia-sia. Sia-sia macam mana? Well, mentang-mentang kita rajin baca Quran sepanjang Ramadan, hatam 2-3 kali, kan, waktu raya, pergi rumah member beraya. Antara poin yang kita tanya, kau hari tu Ramadan berapa kali hatam? Berapa? 2? Lemah. Kau rasa-rasa 10 hari terakhir tu ada jumpa Lailatul Qadar? Setelah aku timbang-timbang, aku rasa 21 kot. Sebab 27 tu dia kurang sikit. Anda beribadah kerana nak brag pada orang atau kerana Tuhan? So seawal rakaat kedua, ayat ketiga, Allah sudah ingatkan jangan sampai Ramadan 30 hari yang anda baru lalui dia jadi sia-sia. Tasla naron hamiyah, dicampak ke dalam neraka yang menggelegak. Tu
Tusqa min ainin aniyah. Bila masuk ke tempat yang panas, risiko pertama yang paling cepat kita akan rasa, kita pula, bukan kita nak masuk neraka kan. Yang paling cepat ahli neraka tu akan rasa bila dicampak ke neraka ialah dahaga. So menu yang Allah sediakan dalam neraka untuk orang yang dahaga ialah ainin aniyah, air mata yang menggelegak. Tusqa min ainin aniyah. Mereka diberi minum. Diorang tak nak minum, tapi sebab haus Allah beri minum. Kalau orang Jawa kata digujer, kan, budak-budak kecil yang tak nak makan ubat, mak bapak dia pergi lock leher, tekan mulut dia biar nganga sikit, tuang. Tu digujer tu. Tu dalam neraka. Tusqa, diberi minum air, mata air yang menggelegak. Tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tadi dahaga, kemudian lapar. Laisa lahum ta'amun, tiada sebarang makanan illa min dhari', kecuali buah-buah yang berduri. La yusminu wa la yughni min ju'. Ayat ini sesuai kalau orang yang nak diet, kuruskan badan. Dia makanlah banyak mana, dia tak dapat dua benda. Dia makanlah buah tu banyak mana, dia takkan dapat dua benda. Pertama, buah tu takkan beri sebarang manfaat. Tak ada vitamin, tak ada. Tak ada sebarang manfaat. Yang kedua, tidak menghilangkan lapar. Tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Sahabat Nabi yang dengar Nabi baca ayat ini, rakaat kedua, mereka terus mengimbau sepanjang Ramadan, aku rasa lapar dan aku rasa dahaga. So takkanlah aku sanggup untuk sia-siakan amalan aku sepanjang Ramadan dan nanti lepas mati dicampak ke neraka, lapar dan dahaga selama-lamanya. Sebab tu bila Quran ini kita faham, dia akan jadikan kita automatik berwaspada dan berjaga-jaga. Wah. Dan Nabi pilih ayat itu untuk dibaca tatkala ramainya orang Islam sembahyang sama-sama. Dahsyat. Dan menariknya, dalam surah yang sama Allah tanya tentang unta. Apalah yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Allah tanya pasal unta. Rupanya unta ni dia punya hidup sebenarnya tak jauh beza dengan ahli neraka. Unta ni dia punya hidup tak jauh beza dengan ahli neraka. Macam mana ustaz? Unta kalau dia bermusafir, kan, berjalan jauh di padang pasir, katalah dia haus, apa pilihan air yang dia ada? Nescafe or ais? Air panas dekat tengah padang pasir. Kalaupun kita gelar sebagai oasis, oasis tu air musyammas, air yang dapat direct sunlight, dipanaskan oleh matahari. Apa unta kalau dia haus, dia tiup-tiup dulu tunggu sejuk? Tak ada. Dia terus minum. Sebab tu Allah ciptakan unta ni, dia punya bibir tebal. Dia boleh tahan panas tu. Ahli neraka tak adalah. Ini unta, dia tak ada pilihan lain. Dia haus, dia terpaksa minum air panas, dan makanan dia adalah buah-buah berduri, buah dhari', buah berduri. So rupanya dalam ayat yang sama, dalam surah yang sama, bila Allah suruh perhati unta, dia ada kaitan dengan ahli neraka.
dia ada kaitan dengan ahli neraka. So next time kita yang baca Quran, yang belajar untuk faham Quran, tengok unta, dia sebenarnya menginsafkan kita. Seolah-olah Allah tanya, kau nak ke kehidupan macam unta di neraka nanti? Wow. So lepas ni tengok unta bukan sekadar melihat, oh ini orang Arab. Tak. Kita tengok unta terus connected dengan apa yang bakal berlaku di neraka. Dan benda itu benar-benar memberi peringatan besar untuk kita. So selepas daripada ini, anda berada di sini 3 minggu dan usaha anda untuk menghafal Quran. What next? Berapa banyak pun anda dapat sepanjang 3 minggu ini, 5 juzuk, 10 juzuk, 15 juzuk, 20 juzuk, 30 juzuk, pastikan perjalanan itu tidak hanya berhenti di situ. Teruskan berjalan, kerana apa yang Quran bakal tawarkan sangat luar biasa. Apa yang Quran bakal tawarkan untuk hidup anda sangat luar biasa. Dekat dunia ni lagi, Allah akan tunjuk macam-macam di dunia. Dalam kubur, Quran akan appear sebagai teman. Ada siapa-siapa pernah masuk kubur? Tak pernah kan? Tapi pernah hantar orang ke kubur, apa ada dalam lubang tu? Dinding yang dekat rapat, 7 kaki dalam, kan? Buka 2 kaki, panjang 7 kaki. So bila tanah ditimbus, apa yang ada kat dalam? Gelap gelita. Dan Quran appear sebagai kawan. So daripada anda sorang-sorang kat dalam tu, kan, tunggu malaikat datang, might as well kita ada kawan. Kawan, Allah kata kawan. Ya, kawan. Kawan bagaimana? Mungkin sekepala gelak-gelak dalam tu malaikat datang. Yo, how are you? You know, this is my friend, this is my man. Jangan tanya macam-macam tau. Ya, kawan. Dan Quran yang sama akan bertindak sebagai pembela di depan Tuhan. Pembela macam mana? Katalah kita datang depan Tuhan, appear depan Tuhan dengan sekian banyak amal. Kita bawa segunung amal dan segunung juga dosa. Bila punya timbang, rupanya kita punya dosa lebih banyak berbanding amal. Ialah hidup pun sekejap, mati awal tak sempat kahwin. Kan, beramal belum banyak, dosa banyak, dengan tak sembahyang, macam-macam lah buat. So Quran akan merayu, merengek, menangis depan Tuhan supaya kita kawan dia ni masuk syurga. Pernah nampak budak tantrum dekat pasar raya? Kan, ngamuk-ngamuk, entak-entak kaki, baring atas lantai. Mak bapak dia buat apa? Yelah. Nak apa? Quran akan tantrum depan Allah sampai kita masuk. Dia tak ada bentuk syafaat yang hebat selain daripada syafaat Nabi. Dan sekarang Quran appear sebagai teman. So macam mana nak teman dengan Quran? Nabi guna beberapa perkataan, antaranya perkataan hafazah, jaga.
Kemudian antara lain Nabi guna perkataan sahiba, jadi sahabat. Kalau jaga, tak kala Nabi guna perkataan jaga, Nabi nak kita bukan sekadar hafal, tetapi kita benar-benar jaga peraturan dan prinsip Quran tu. Contoh yang Nabi sebut jaga, siapa yang jaga 10 ayat pertama surah Kahfi, dia akan selamat dari fitnah Dajjal. So baca 10 ayat pertama surah Kahfi, cuba lihat apa yang perlu kita jaga. Jaga mulut daripada mengatakan Allah ada anak. Berjaga-jaga dengan nikmat dunia, sebab dunia ini adalah ujian, bukan untuk dinikmati. Tolong berjaga-jaga terhadap emosi, berjaga-jaga terhadap apa yang Quran tawarkan, dan sila berjaga-jaga apa yang Allah gelar sebagai ba'san syadida. Ada 10 ayat yang kita perlu lihat dan perlu jaga, barulah benar boleh dapat manfaat tu. Kemudian tentang sahib, sahabat, Nabi sebut tentang surah Mulk. Sebelum tidur, jadikan surah Mulk sahabat. Apa maksud sahabat? Apa maksud sahabat? Sahabat untuk selamanya. Tu Pinipin. Apa maksud sahabat? Lagi 2 minit. Apa maksud sahabat? Kawan rapat? Kan? Sahabat ialah orang yang kita kenal dari kecil, dan kita kenal luar dalam dia. Kita bukan sahaja kenal dia, kita kenal mak bapak dia, kita kenal adik-beradik dia, kita tahu rumah dia kat mana, kita tahu apa yang dia suka, kita tahu apa yang dia tak suka. Sahabat adalah kawan yang paling rapat. So bayangkan, Nabi kata orang yang bersahabat dengan suratul Mulk, maksudnya kita tahu apa suratul Mulk, apa latar belakang dia, berapa pair perkataan yang sama diulang. Kan amintum apa lagi yang sama, sa'ir 2 kali, kabir 2 kali, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir 2 kali, satu dekat sini, satu sebelah sana. Tentang safati wa yaqbidn ma yumsikuhunna illa rahman. Itu tentang apa? Allah hanya sebut 1 kali, tak ada pairing. Kemudian disebut tentang langit dan bumi, bumi dan langit berulang kali. Awalam yarau 2 kali. Wow. So jadikan surah itu sebagai sahabat. Anda kenal luar dalam. Anda boleh baca daripada awal tabarakah ditutup dengan hujung, ataupun anda boleh baca daripada ayat 30 ditutup dengan tabarakah. Itu baru sahabat, kenal luar dalam. Tebuk tang mana pun. Macam kita baca Yasin kan, kita tak baca Yasin. Kalau orang-orang tua, adik-adik cuba baca surah Yasin, tebuk tengah-tengah, dia boleh ikut. Mereka daripada kecil dengar surah Yasin ni dah jadi darah daging. Itu sahabat. Tapi sebab surah Yasin ni 83 ayat, panjang sangat, kita pilihlah surah-surah yang pendek. Jadikan dia benar-benar sahabat. Apapun surah, pilih satu surah, ulang banyak kali. Jadikan dia sahabat. Kenal surah tu, benar-benar kenal. Barulah anda dapat quality instead of quantity. So akhirnya Allah beri kita keupayaan berbeza. Allah beri kita keupayaan berbeza. Dalam surah Abasa
Allah ada sebut ada orang yang jadi macam anggur, ada orang jadi macam sayur, ada orang jadi macam apa nama dia tu, olive, zaitun. Ada orang jadi macam zaitun, pohon kurma. Anggur, sayur, zaitun, pohon kurma. Ada orang hidup dia macam rumput-rumput. Ada orang yang hidup dia macam tanah gersang. So setiap orang dia ada kapasiti berbeza. So kalau kita tengok kawan kita, dia punya hafalan lebih tinggi, lebih jauh dan dia lebih cepat ingat, jangan banding dengan kita. Sebab mungkin dia timun dan kita manggis, tak sama. So kalau nak buat perbandingan, kita banding dengan manggis. Kalau kita manggis, kita banding dengan manggis yang semalam. Siapa? Kita yang semalam. Kalau semalam kita dapat 5 ayat dan hari ini kita boleh dapat 5 ayat, maksudnya kita at par. Kalau hari ini dapat 6 ayat, lebih baik dari semalam. So jangan banding dengan orang lain. So okeylah tu, situ je. Dan akhirnya saya doakan agar anda mengekalkan, dapat hafal dan dapat mengekalkan Quran. Dan moga-moga kita semua dimuliakan dengan Quran. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, wahai Tuhan kami, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa kedua orang tua kami. Jaga mereka seperti mana mereka menjaga kami. Pelihara mereka seperti mana mereka menjaga dan memelihara kami. Ampunkan dosa-dosa mereka, ya Allah. Tinggikan darjat mereka setingginya di sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, kami di sini berusaha untuk menghafal dan menjaga ayat-ayat-Mu dan janji dari-Mu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kamilah yang menurunkan peringatan ini dan kamilah yang menjaganya. Dan pinta kami dan harapan kami, ya Allah, tak kala Engkau menjaga Quran itu, jaga jualah diri kami yang berusaha untuk menjaga Al-Quran. Jaga jua kehidupan kami, jaga jua dunia kami, dan peliharalah akhirat kami. Ya Allah, wahai Tuhan kami, tiada lain yang kami pinta agar Engkau redha atas perbuatan dan kelakuan kami. Ya Allah, wahai Tuhan kami, terimalah amal kami, terimalah bacaan Quran ini, terimalah solat kami, terimalah segala perilaku baik kami, dan moga-moga kami mendapat syafaat dari Quran ini di akhirat kelak, ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, ampunkan jua kepada seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat di mana saja mereka berada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna. Terima kasih Ustaz Dr. Kesirah kesudian bersama kami pada petang ini. Alhamdulillah